Ajar hadis kita melalui kitab Al-Hadiyun Nabawi fil Raqaiq. Kita masih lagi bincang hadis kedua yang bertajuk Al-Imtihan bil Musaib, iaitu ujian dalam bentuk musibah. Jadi malam ini insya-Allah kita akan baca sambungan daripada pengajian kita yang lepas. Wa ma damal mu'min qad qaddama nafsahu wa ma lahu lillah فعليه أن يصبر ويحتسب ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب ابن الأرت يشكو له ما لقي المسلمون من المشركين ويقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بإمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Sambungnya pada yang minggu lepas. Wa madamal mu'min, maka senantiasalah seorang yang beriman itu qad qaddama nafsahu wa ma lahu lillah, memberikan seluruh dirinya dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi an yasbira wa yahtasiba, maka wajib ke atas dirinya bersabar dan menghitung ataupun mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dihurai daripada ayat Al-Quran yang kita baca sebelum itu, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Walizalika ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu Khabbab bin al-Aratti. Oleh yang demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah marah ketika mana Khabbab bin Arat ini datang menemui Nabi SAW, yashku, mengadu lahu kepadanya, ma laqiya minal muslimun minal musyrikin, apa yang terhadapi oleh orang Islam daripada ujian ataupun pengkhianatan, penyiksaan daripada orang-orang musyrikin. Pada suatu hari Khabbab bin Al-Aras ni pergi bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Al-Aras ni salah seorang sahabat Nabi yang minas sabiqin al-awwalin, daripada kalangan sahabat yang terawal masuk Islam, dan dia telah dianiaya, disiksa oleh kaum musyrik Mekah oleh, kita kata, ketua majikan dia sendirilah. Majikan dia bersama Ammar bin Yasir. Jadi siksaan dia sangat beratlah. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Khabbab ni diletak tengah panah seperti siapa tu? Bilal bin Rabah. Macam Bilal bin Rabah juga diuji, diseksa, tidak lain tidak bukan kerana dia beriman kepada Allah SWT, ikut Nabi kita Muhammad SAW. Dia diletak tengah panah, bukan letak gitu saja, tapi dipakai dengan baju besi. Dahsyat kan? Dahsyat. Seteruk zaman kita pun, hak kita sedang hadapi hari ni, tak ada lagi kena jemur panah tau. Tak ada lagi. Kalau zaman sekolah dulu ada lah deh, ustaz atau cikgu jemur panah. Nakal dalam kelas kena jemur panah.
masa sekolah Arab sini dulu. Arwah pun Ustaz Wan Jamil dia mudi sini dulu. Orang lain nakal apa kita kena jemur. Kena jemur tengah padang. Pak budak main bola lah ni. Musim apa ni? Raya kan orang main mercung. Budak-budak dia nakal. Ada budak-budak jantan ni dia tambak apa? Berdeh tarik dia kursi budak tin meletup pun bertepik budak tin. Budak-budak puan ni gini ngadu ke dia, sekelah kena apa kita kena. Dia kata hak juru, hak tak juru serupa. Sebab hak juru tak tegur dia kata. Kita pengawas sekolah dia kata pengawas pun tak tegur. Kena juga, habis kena nyumah panah. Peristiwa zaman dulu lah. Masa sekolah Arab ni tak. Itulah kena jumpa panahnya. Tapi Khabbab ni kena jumpa panah pakai baju besi. Dia Khabbab ni dia ada kepakaran dengan kerja besi ni. Jadi dia juga dicocok dengan besi panah. Dahsyat ujian yang dihadapi oleh Khabbab. Banyaklah ujian-ujian yang berat. Dia letak batu. Mana diseksa sengoti lah. Sungguh-sungguh. Lalu Khabbab pergi jumpa Nabi, yashku, mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata ma laqiya minal muslimun min musyrikin. Dia kata berat ni orang Islam ni. Yang dihadapi oleh Islam ni daripada penyiksaan yang dibuat oleh musyrikin Mekah ni berat ya Rasulullah. Wa yaqulu ya Rasulullah, lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana. Apa kamu tidak minta tolong pada kita semua? Dia ngadu kemarin. Minta tolonglah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tad'u lana. Mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah Taala? So Nabi minta tolong, Nabi berdoa. Nah. Mengadu penderitaan yang sangat dahsyat. Tak cekak dah, tak gerak dah nak hadapi. Teruk benar dah kita ni. Hari-hari kena seksa, fizikal kena seksa, spiritual pun kena seksa, emosi, maruah, kehormatan, semua kena seksa. Tak larat dah ni wahai Rasulullah. Bapa mu tidak minta tolong dengan Allah Ta'ala, bapa mu minta doa dengan Allah Ta'ala. Faqala, lalu Nabi SAW jawab, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu laha. Dia kata orang hak sebelum kita dulu diambil lelaki-lelakinya, lalu digali lubang dalam tanah, kemudian disombak dalam lubang. Dia gali lubang, dia letak dalam lubang. Nabi ayat cerita. Hak Nabi sebut ni daripada wahyu Allah Ta'ala. Mana Nabi tahu cerita umat terdahulu, betul tak? Itu di antara mu'jizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, lepas tu dia boleh royak, dia boleh cerita. Nabi tidak cerita palsu. Tidak reka cerita palsu dak ni. Cerita ni cerita benar. Nabi kata orang zaman dulu, hak berjuang zaman Nabi dulu, orang-orang lelaki mereka dia ambil, dia tangkap, dia gigak, dia gali lubang, dia sombak dalam lubang, fayuja'u bil minsya, lalu dia bawa mari gaji, gergaji. Gaji lah orang kat kayu tu. Orang belah kayu, orang kerak kayu tu, fayudau ala ra'si, lalu dia letak atas kepala dia kata, fayuja'alu nisfaini, maka dia kerak terbelah dua. Dia royak ke Khabbab. Kawan ni kena uji berat menada. Dia royak dulu buat lagi. Dia kata tak. Wa yumsatu bi imsatil hadid, kemudian dia sikat pula kulit ni dengan sikat besi. Sikat. Orang sikat rambut tu dia sikat garu tubuh. Dengan sikat besi min duni lahmihi wa azmihi, sehingga tubuh habis daging-daging sampai ketulah. Oh, berat. Gerak kita berjalan mata bayar lagu mana. Kita rebuh motor sikit, gelupah kulit pedih dah dak. Kena duri sikit sakit dah. Kena gapo sikit pun gelupah sikit. Teratuk dengan meja sikit pun nak marah dah dak, sakit. Pina boleh mata dah, berair mata dah deh. Ni main gagu dengan sikap besi, tubik daging tulang.
Fama yasudduhu zalika an dini. Tapi mereka ini tidak pernah terhalang daripada agama dia, tak tinggal agama. Tu hak maha tu. Hak mahanya walau berat mana sekalipun ujian yang mereka terima, mereka tetap istiqamah atas agama. Andinihi. Sebab tu jual demon ni buat gitu nak suruh tinggal agama. Tu tak? Dia reka macam-macam. Dia seksa, dia torture, dia cerca supaya kita belajar minggu lepas. Dia kata ke Nabi ni penyak, dia kata kepada Nabi ni tukar tilik, dia kata ke Nabi ni orang gila. No. Pertama sekali dia nak suruh demon ni tertekan, stres. Yang kedua, orang-orang yang ikut Nabi tu dia nak suruh tukar fikiran bahawa Nabi ni gila. Puduh lah, puduh. Orang juruh ni puduh belaka. Taktik puduh. Bubuh jenama hak tak molek, hak uduh. Walaupun comel. No, walaupun pakai serban, pakai piyuh, dia kata pakai serban, pakai piyuh. Tok lebar pun boleh tentu tu. No, dia tunggal agama tu belaka. Isu istilah tunggal-tunggal agama dan gapo tak ada lah. Istilah dia nak suruh orang rasa benci. Dia orang rasa menyebabkan orang suruh ragu-ragu. Lah sekali orang pun tinggal, orang tak sih. Sebenar hak tunggal agama dia. Ya, puak musyrikun Mekah tu sebenar dia lah dia tunggal agama, tapi dia tukar jenama tu tok atas orang agama. Hak kena atas dia. Berlaku zaman dulu gitu. Tapi puak-puak ni, puak-puak sahabat Nabi ni, Khabbab ni semua, dia orang terdahulu. Tak tinggal agama dia, tetap. Wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr. Ingatlah dia kata, Allah Taala akan menyempurnakan agama ni. Urusan ni jangan bimbang. Siapa satu masa Allah Taala akan sempurnakan. Maknanya Allah Taala akan beri kejayaan kepada orang-orang yang istiqamah, tetap atas agama Allah Taala ini. Cuma kena hadapi dulu, kena dulu, kena sabar dulu. Kena senapah dia kata tak. Nabi kata hatta yasirar raqibu, sehingga penunggang unta tu berjalan min Sana'a ila Hadramaut. Setengah riwayat kata Sana'a ini di Yaman juga, ila Hadramaut pun di Yaman juga, tapi jaraknya jauh. 5 hari perjalanan, jauh 5 hari. Orang dulu dia berjalan, dia tak naik kapal terbang dah, tak naik kereta, tak naik motor, tapi dia berjalan kaki jauh dah 5 hari perjalanan. Setengah riwayat kata Sana'a ni di Syam. Lagi jauh kalau di Syam. Di Syam, kalau duduk di Syam nak pergi ke Mekah tu pun sebulan perjalanan. Sebulan naik unta. Sebulan pergi, sebulan balik. Dia kata Sana'a ni di Syam, ada nama tempat di Syam Sana'a. Satu riwayat kata Sana'a ini di Yaman juga. Nak ceritanya jarak tu jauh. Tapi apa yang berlaku, la yakhafu illallah. Orang yang berada zaman tu, zaman yang Allah Ta'ala sempurnakan agama ni, tak takut kecuali Allah. Ada setengah riwayat ni zaman turunnya Al-Imam Al-Mahdi. Katanya zaman Isa turun tak? Pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Wazzi'ba ala ghanami, dan tidak ditakuti akan serigala memakan kambing-kambing. Serigala pun tak boleh makan kambing. Juru. Ayatnya zaman ni zaman juru. Bahkan binatang pun juru. Memang dia ada kaitan dengan keberkatan hidup apabila masyarakat itu semuanya di bawah lindungan Allah Ta'ala. Kalau kita hidup hari ni contohnya, banyak sangat malapetaka tu, kita boleh rasa satu perkara yang tidak kena dalam masyarakat kita. Contohnya tiba-tiba rimah tu ubik kapung, duk makan binatang lembu ni, duk kekoh orang tu. Ular pun tu ubik kapung, masuk rumah orang. Dah, ular bisa-bisa.
Makna benda-benda ni makhluk-makhluk Allah SWT ini sudah kita kata dia beri lesen, boleh kira reti. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada keberkatan dalam kehidupan saat ni. Ni Nabi cerita satu zaman yang mana apabila Allah Ta'ala sempurnakan agama ni, waktu tu kambing pun tak takut ke serigala. Kambing boleh makan cara dia, serigala boleh makan cara dia. Nak ceritanya wujud keamanan, aman, damai, tak ada dah benda-benda yang menakutkan manusia pada waktu itu. Nabi kata sabarlah, tunggu. Walakinnakum, akan tetapi kamu semua tasta'jilun. Nabi kata kamu semua gopo, tak sabar, tali semeta atas dugaan dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak suruh sahabat dia sabar sekejap. Dan memang Allah Ta'ala ganti dengan kemenangan, kejayaan Islam, sehingga Nabi boleh membina sebuah negara di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dapat menakluk Mekah waktu itu, sehingga orang Islam dapat mengecapi keamanan pemerintah Islam dan tersebarnya Islam seluruh dunia dengan pesaknya, dengan pemerintahan Islam zaman Nabi, zaman Khalifah Islam, Khulafaur Rasyidin, semuanya berlaku selepas daripada para sahabat radhiyallahu anhum menghadapi ujian-ujian yang sangat dahsyat. Wa ma zalal muslimun hatta al-yaum. Maka senantiasalah orang Islam sehingga hari ini. Penulis ni sebut sehingga hari ini, hari kita sedang hidup hari ini, yuqaddimuna arwahahum fi sabilillah. Mereka itu memberikan roh-roh mereka, nyawa-nyawa mereka fi sabilillah, dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Difa'an an naqail Islam, kerana mempertahankan kesucian Islam, wa syumuliyatihi, dan kesempurnaannya, wa safaihi, kesuciannya, kesucian Islam sana. Yaqifuna fi wajhi man yuridu tahrifahu. Mereka semua itu berdiri berhadapan dengan orang yang ingin memesongkan agama ni. Juangan sepanjang zaman. Wa ifraghahu min madmunihi, dan juga berdiri di hadapan orang yang ingin mengosongkan isi kandungan agama ni. Yang disebut oleh Nabi, la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tinggal daripada agama Islam itu melainkan namanya saja. Ni zaman dan masa yang sedang kita hadapi sekarang. Nama Islam, tapi isi kandungan dia tidak, kosong dengan Islam. Sehingga undang-undang dunia dan undang-undang sivil pun tidak boleh nak dibezakan dengan undang-undang kanun syariah, jenayah syariah. Sehingga dia kata serupa hari ni kan. Orang kita hari ni, orang Islam ni bukan orang kafir kecek gini, dia kata kanun jenayah Islam tu serupa je dengan undang-undang sivil dah. Ni berat ni. Ucapan begini boleh mengeluarkan kita daripada agama, boleh jadi murtad. Ni semua tak tahu ni. Benda ni orang main-mainnya lah ni. Dia buat TikTok, tengah buka, kita buka apa, jumpahlah dia bobel. Sedangkan kanun jenayah syariah ni disandarkan kepada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Undang-undang sivil ke apa dia? Akal manusia ataupun lorek. Betul tak? Lorek tu siapa? Berat. Dia kata serupa. Zaman kita ni dah serupa. Lepas tu kalau kita nak hurah lagi, dia kata serupa. Contohnya undang-undang berzina, undang-undang sivil ada dah. Berapa lagi ada kanun jenayah syariahnya. Berjudi ada dah undang-undang sivil. Berapanya ada lagi kanun jenayah syariahnya. Undang-undang berzina di sivil ni, kalau orang belah kata, lepas tu suka tak, berzina suka sama suka, tidak boleh, tidak dikenakan
apa-apa hukum undang-undang Islam kau gitu. Sedangkan dalam Islam kalau berzina, tak kira suka tak suka kau, paksa kau, tetap akan dikenakan hukum. Betul tak? Kalau orang sivil tak. Sebab tu hari ni dia ada dipanggil apa? Ni dipanggil jual beli orang ni lah. Berzina, perniagaan tu. Nego orang. Nego tubuh orang ni kan. Nah, orang tin jual tubuh. Ni, pelacuran dipanggil. Nak sebut tak kena. Pelacuran kan ada kan? Pada lesen pula. Dalam Islam tak boleh. Begitu juga berjudi. Kalau undang-undang sivil, kalau berjudi di tempat hak ada lesen, tak apa. Islam tak boleh. Ada lesen, kalau tak ada lesen, haram. Kita sebab kita berdasarkan kepada peraturan Allah SWT. Jadi macam mana orang kita sendiri kata serupa. Dia banyak lagi lah. Ini kita kata ifraghahu min madmudihi. Dia mengosongkan agama tu daripada isi kandungan dia sebenar. Buat so jadi khotong. Masuk benda lain. Nama Islam tapi pun benda lain dalam. Jadi Islam juga tak? Riba Islam. Judi Islam. Zina Islam. Tak apa duduk suka sama suka. Banyak ni di bandar-bandar besar. Tak? Tina jatah duduk sama suka. Tak apa. Kita rela kan? Suka sama suka. Jadi lama-lama timbul Islam berlaku. Itu Islam berlaku. Ini bahaya ni. Kena beringat. Wa ja'alahu matiyatu limasalihim, dan dia menjadikannya yakni agama tadi tunggangan untuk kemaslahatan mereka. Penulis kitab kata tunggangan. Orang yang menjadikan agama itu sebagai tunggangan untuk kemaslahatan mereka. Wa syahawatihim, dan untuk tujuan syahwat mereka. Wa faslihi anil hayah, dan memisahkannya daripada kehidupan. Ini disebut fasluddin anil hayah, memisahkan agama daripada kehidupan. Jadi dikenali sebagai al-ilmaniyah, iaitu sekularisme. Semua ni adalah bertentangan dengan Islam. Kena beringat. Wa tahnitihi fi syakliyatin farighah la mustawalaha. Penulis kitab ni guna perkataan tahnitihi, maknanya dia macam menjadikannya satu dia panggil mengawetkan agama tu. Kurung tak? Cocok. Jadi mumia agama tak boleh gerak. Boneka punya ada agama Islam tapi tak lewat agama satu. Tak? Ini hakikat ni. Batu apabila kita ni ada sebesar zarah iman dalam tubuh kita, kita kena rasa benda ni satu dosa yang sangat besar kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak boleh buat apa-apa pun kena ada rasa benci lah. Ya, rasa benci. Ada rasa benda ni sangat tidak patut berlaku dalam sebuah negara umat Islam. Dan apa yang disebut oleh tuan kita ni, dia tidak tahu, dia bukan berkaitan dengan negara tempat kita duduk. Dia sebut negara dia tu, di negara Arab. Mana seluruh dunia umat Islam ini ginilah keadaannya. Dia sebut negara Arab ni. Sebab dia orang Arab. Dia penulis kitab ni orang Arab. Seolah-olah dia telah menjadikan agama tu sebagai satu mumia. Tak ada gapo, mati gitu, kena cocok. Nah, orang tanya mana Islam tu golek sekadar untuk dilawati, diziarahi, pakat tengok dalam muzium. Bukanlah kita sedekah Islam tu hendaklah dia hidup bersama kita, kerana semua yang berkaitan dengan Islam itu adalah ibadah. Walaupun kita sebut dia kanun jenayah Islam, dia adalah ibadah. Kalau kita boleh laksana dia adalah ibadah kita kepada Allah SWT. Apa makna ibadah? Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, ketundukan. Yang Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku jadikan manusia ini dan jin
melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah dalam semua aspek kehidupan, politiknya, ekonominya, muamalahnya, semua sekali. Bukanlah kita kata kita merungkaikan, membuka, membuat, mengecilkan Islam saat ini dalam kehidupan kita, tapi sebaiknya kita senantiasa menambah dia, memperbaiki, meningkatkan Islam itu dalam agama kita. Kan? Setiap kali hijrah kan, kita kata nak berubah, nak kau comel, nak kau tambah, ni nak kau kurang, nak kau buat. Jadi sebaliknya dah kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita bimbangnya? Allah apabila Allah Taala murka, maka Allah Taala akan datangkan azab. Waliyazbillah lah. Amma hadisul bab wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Taala ma li 'abdil mu'min indi jazaa idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Baru masuk pada topik hadis tadi. Panjang dia duduk cerita berkaitan dengan ujian musibah ni. Adapun hadis dalam bab ini, sabda Nabi SAW, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berkata, mali abdil mu'min, tiadalah bagi seorang hambaku yang beriman itu indi di sisiku jazaun, satu balasan, iza qabattu safiyahu, apabila aku mengambil nyawa orang yang disayanginya, min ahli dunia, daripada ahli dunia ini, thumma ihtasabahu, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, illal jannah, malaikat balasannya syurga. Itu hadis yang kedua dalam bab ni. Kita baca mula, lepas tu dia hurah berkaitan dengan musibah, baru masuk. Faqad zakara fihi Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebutnya padanya naw'an min anwa'il masaib, satu jenis daripada jenis-jenis musibah. Ini satu jenis daripada jenis-jenis musibah. Wa huwa mautus safiyyi, iaitu kematian orang yang disayangi. Kematian orang yang disayangi itu adalah satu ujian, satu musibah dalam hadis itu. Wa huwa man lahu manzilatun khassatun fi qalbil insan, ia ialah orang yang mempunyai kedudukan yang khusus dalam hati seseorang insan saat ni. Dia ni ada kelebihan lah dalam satu-satu diri manusia tu, orang itu, li'annahu istafahu, kerana ia memilihnya, ikhtarahu min bainin nas, di kalangan manusia, liyahtalla hadhil hikmah, hadhil makanah al-khassah fi qalbihi, untuk menakluki atau menguasai kedudukan yang khusus pada hatinya, dalam hatinya. Sawa'un kana walidan, sama ada orang tadi itu dikenali sebagai bapa, safiyahu saat ni, orang pilihan saat ni, orang yang menjadi apa, kesayangannya tadi, walidan bapanya, au waladan atau anak, au zaujan atau isteri atau suami, au sadiqan atau kawan, au akhan atau saudara. Faman mata lahu safiyun fahtasabahu ay sabara au radiya au syakara Allah li'annahu ikhtara lahu an yamuta syahida. Dan apa ni, orang yang mati, orang yang disayanginya, orang yang kematian orang yang disayanginya, fahtasabahu, kemudian dia bersabar, ay sabara, yakni sabar, au radya, ataupun dia redha, au syakarallah, atau dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, li'annahu ikhtara lahu, kerana Allah memilihnya, ayyamuta syahida, untuk mati syahid, mathalan, umpamanya. Dia kata umpamanya kita bersabar itu sebab kematian orang disayangi tadi, ataupun kita redha, ataupun kita bersyukur. Fakullu zalika minal ihtisab, semua itu dikira sebagai bentuk ihtisab. Perkataan ihtisab dalam hadis tadi kan, li'anna al-ihtisab ay ya'mal al-insan, kerana al-ihtisab itu yakni sabar mengharapkan pahala, ay ya'mal al-insan, di mana seseorang itu melakukan satu amalan, al-amala yuridul ajra, mahukan balasan min Allah wahdahu, daripada Allah semata-mata. Faman ihtasaba safiyahu indallah lam yakul lahu jazaa'un illa al-jannah, barang siapa yang bersabar terhadap kematian orang yang disayang ini di sisi Allah Ta'ala, tidak akan mendapat olehnya akan balasan, melainkan dibalas dengan syurga, illa al-jannah, Allah Ta'ala akan balas dengan syurga.
Walam yashtarit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adadan muayyanan min al-asfiya, dan Rasulullah tidak mensyaratkan bilangan tertentu daripada kalangan insan pilihan tadi. Bal yatahaqqaq zalika bi safiyyin wahidin faqat, bahkan tercapai dengan seorang saja insan pilihan tadi. Bi hadza yaltahiq man mata lahu waladun wahidun biman mata lahu waladani aw thalasah. Maka sama je orang yang mati seorang anak ataupun dua orang ataupun tiga. Kama warada fil hadis, ma minkum imra'atun taqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban min nar, faqalat imra'atun wathnain, faqala wasnain. Mana-mana orang perempuan yang menyediakan tiga orang anaknya untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala daripada anaknya, sehingga Allah Ta'ala membentengkannya daripada neraka. Faqalat imra'atun, bertanya seorang wanita itu, wasnain, kalau dua, faqala wasnain, begitu juga kalau dua orang apa. Jadi bilangan situ Nabi tak tentu, tidak semestinya ramai baru Allah Ta'ala nak beri pahala yang setimpal tadi. Seorang pun dikira juga. Jadi ini perbincangan dia tentang hadis ni panjang. InsyaAllah kita akan sambung semula apa yang dimaksud dengan abdi dalam hadis ni, dan apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan seterusnya tu abdi dihurai dalam hadis ni dengan panjang lebar. InsyaAllah kita akan sambung. Ada satu lagi berkaitan dengan huraian hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti malam ini menjadi pengajaran yang baik kepada kita semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.